وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan kefahaman kita dalam ilmu fiqh. Hari ini masuk tajuk muwafiq dan masbuk. Satu peraturan yang telah ditetapkan oleh alim ulama kita dalam peraturan solat berjemaah. Dan solat berjemaah ini kalau tidak faham muwafiq masbuk, dia berada dalam keadaan bahaya, takut-takut boleh mendatangkan batalnya solat tersebut. Jadi 20 minit yang pertama ni insya-Allah saya akan huraikan makna dan juga apakah status seseorang makmum dan macam mana kita nak kenal status dia muwafiq ke masbuk, dan saya akan terangkan pula apakah tindakan yang perlu dia lakukan bila dia tahu dia berstatus muwafiq atau masbuk. Itu 20 minit yang pertama insya-Allah. 40 minit seterusnya kita akan setelah kita faham konsepnya, kita akan tengok soalan yang akan kita jawab sama-sama insya-Allah. Baik. Pertama sekali kita tengok, saya akan share ni. Saya akan share makna muwafiq dan masbuk. Sekejap. Dulu. Okey, nampak nampak muwafiq masbuk. Harap dapat jelas nampak. Okey. Tajuknya muwafiq dan masbuk. Okey, definisi muwafiq. Definisi muwafiq ialah makmum yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah dengan kelajuan sederhana ketika berdiri bersama dengan imam. Itu makna dalam kitab lah tu. Dalam kitab disebut gitu. Makmum yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah dengan kelajuan sederhana ketika berdiri bersama imam. Maknanya dia angkat takbir Allahu Akbar. Dia ada masa 25 saat. Kenapa saya kata 25 saat? Tengok yang kedua. Makmum yang sempat berdiri dalam qiyamnya bersama imam dalam kadar 25 saat. Maknanya dia ada 25 saat. Maknanya bila dia ada 25 saat itu, maka dia dianggap sebagai muwafiq. Tu. Jadi kata kuncinya ada 25 saat. Kenapa saya kata 25 saat? Dalam kitab mana? 25 saat ni tak ada dalam kitab mana-mana sebenarnya. Tapi kita cuba buat. Kita try buat. Okey, kita try buat yang mana bila saya cuba buat dan sahabat saya juga buat kajian istiqra' dia panggil, dan memang 25 saat tu kelajuan yang sederhana. Tak laju sangat. Okey, cuba kita tengok, kita test sekarang. Untuk kita tengok betul tak 25 saat. Okey, kita test sekarang. Sekarang saya letakkan jam depan ni. Nampak jam? Nampak jam Ustaz Zahir nampak jam? Nampak. Nampak, okey. Saya akan baca dalam kelajuan biasa. Kita tengok berapa saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Lebih kurang lah. Dalam 25, 26, 27 gitulah. Maknanya lebih kurang tu lah. Kalau tanya orang lain pun lebih kurang. Dalam 25, 26, 22, 23 gitulah. Tak pergi jauh. Jadi orang yang ada kadar masa tu, dia dianggap muwafiq. Jelas dia anggap muwafiq. Kalau dia berdiri sama dengan imam, dia ada kadar masa tu untuk baca Fatihah. Maka dia dianggap sebagai muwafiq. Kerana apa? Kerana dia ada peluang untuk baca Fatihah. Baik. Itu dipanggil muwafiq. Jadi bila kita angkat takbir tu, kita boleh apa nama, kita boleh statuskanlah diri kita. Aku ni ada masa 25 saat ni. So aku muwafiq. Bila aku muwafiq, aku akan ikut undang-undang sebagai seorang muwafiq. Jangan bertukar. Tu satu muwafiq. Masbuk pula. Masbuk pula ialah kejap. Dia lari aja dia punya ni, kejap, semula. Masbuk pula yang tak ada masa 25 saat. Lawan dia lah. Yang tak ada masa 25 saat. Itulah masbuk. Datang masjid, Allahu Akbar, imam dah rokok. Maka dia masbuk lah. Dia bukan 25 saat lagi. Dia hanya ada 3 saat je. 3 saat je dia ada. Sebab apa? Allahu Akbar, dia takbir, imam pun Allahu Akbar, rokok. Maka dia adalah masbuk. So makmum yang tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah dengan kelajuan sederhana ketika berdiri bersama dengan imam, maka makmum tersebut dipanggil makmum masbuk. Jadi kita statuskan diri kita, aku ni masbuk. So aku ni masbuk, aku akan ikut undang-undang masbuk. Biar kenal dulu. So sekarang kenal siapa dia muwafiq, siapa dia masbuk. Yang ni ustaz dah ajar lama dah. Harap-harapnya kenal. Baik. Kita pergi lagi. Apa yang muwafiq kena buat? Dah kenal dah, aku ni muwafiq. Apa yang muwafiq kena buat? Ni. Kena habiskan bacaan Fatihahnya. Tu muwafiq. Tu dia. Kena habiskan bacaan Fatihahnya dengan sempurna sampai amin, walaupun sudah terkebelakang daripada imam. Tak apa. Terbelakang setara mana? Kejap lagi kita bagi tahu. Setakat mana sempadan boleh terbelakang? Sekejap lagi kita akan beritahu. Tapi masukkan dalam kepala, muwafiq mesti selesaikan Fatihah. Tu dulu. Jadi masukkan dalam kepala kita, aku ni muwafiq, undang-undang aku terhadap aku mesti habiskan Fatihah. Sebab aku ni muwafiq. Okey, jelas kat situ baik. Apa yang muwafiq kena buat? Mesti habiskan Fatihah. Okey, pergi lagi. Masbuk? Apa yang masbuk kena buat? Masbuk pula terus baca Fatihah setakat sempat dan rukuk bersama imam. Terus baca Fatihah, ingat. Terus saya merahkan, saya boldkan, saya italikkan, saya underlinekan. Nak bagi tahu penting, terus baca Fatihah. Jangan Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira. Dia masbuk. Dia baca juga Allahu Akbar kabira, wajah tu. Dia dianggap telah melakukan kesalahan dan perlu didenda kalau dia buat gitu. Jadi masbuk ni tak boleh. Kena terus baca Fatihah setakat sempat dan rokok bersama imam. Ustaz tak sempat baca Fatihah, datang-datang imam rokok dah. Tak sah baca Fatihah, tak apa. Tak usah baca Fatihah, terus rokok sama dengan imam. Yang penting sempatkan diri untuk rokok bersama imam. Yang ni penting. Sempatkan diri. Kena sempatkan diri untuk rokok bersama dengan imam. Itu masbuk kena buat. Okey, jelas setakat ni? Ada soalan nak tanya? Rasa okey lagi ni. Baik. Kita pergi lagi. Satu-satu ni. Kita pergi lagi. Jam pula tu ni. Baik. Sorry. Pergi lagi, satu lagi. Okey. So, sekarang kita kena kenal pasti diri kita. Kenal pasti status anda. Kalau anda muwafiq biasa, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar sama dengan imam.
maka kerja kita siapkan Fatihah. Tu kerja kita. Kalau muwafiq uzur. Muwafiq uzur ni adalah kes-kes yang akan diberikan keuzuran dan dimaafkan. Dia muwafiq, tapi dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Kenapa? Kerana dia diberikan kemaafan sebab dia uzur. Yang ni kena siapkan Fatihah. Dimaafkan kelewatan daripada iman. Jadi ini muwafiq uzur. Yang kita akan bicarakan hari ni muwafiq uzur dengan masbuk banyak. Yang muwafiq biasa ni tak ada masalah. Dia biasa je. Macam biasa kita sembahyang tu. Yang ketiga masbuk. Masbuk baca Fatihah setakat sempat. Yang penting perlu ikut imam. Kerana Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Maknanya okeylah dia tak baca Fatihah pun tak apa. Sebab apa? Sebab Fatihah dia imam tanggung. Jadi inilah dia yang perlu kita kenal pasti status kita. Setakat ni okey lagi rasanya. Jelas ni saya rasa tak susah sangat. Makmum muwafiq yang uzur pula. Makmum muwafiq yang uzur, soalan seterusnya, dia dimaafkan sampai bila Ustaz? Dia boleh baca Fatihah. Kalaulah dia ni terkebelakan daripada imam. Sebab Ustaz kata tadi, kena baca Fatihah sampai habis. Tapi imam dah ke depan dah. Makmum dia dimaafkan sampai bila? Sampai 3 rukun panjang. Maknanya kalau imam rokok, Allahu Akbar, dia kena baca Fatihah lagi tak apa. Boleh. Imam i'tidal, teruskan Fatihah. Imam sujud pertama, teruskan Fatihah. Imam duduk antara dua sujud, teruskan Fatihah. Biasanya bila imam duduk antara sujud, habislah Fatihah dia. Dia boleh rokok dah. Imam sujud kedua. Imam sujud kedua, teruskan Fatihah. Imam angkat kepala dan imam sempurna berdiri nak baca Fatihah. Rakaat kedua, dia tak siap lagi Fatihah dia. Waktu tu, dia kena apa? Dia kena terus diam kat situ ikut imam. Kenapa? Kerana dia sudah dianggap terlepas rakaat tersebut. So, dia akan dianggap terlepas rakaat kalau imam sudah berdiri betul. Ataupun imam tahiyat akhir. Kalau imam tahiyat awal, tak apa lagi. Tak apa lagi. Dia boleh habis, dia diberi lagi peluang untuk baca Fatihah sampai siap. Tu hukumnya. Maknanya kalau dia rokok ketika imam tahiyat awal, dia dianggap dapat rakaat tersebut dan tak perlu tambah rakaat tersebut. Itu makmum muwafiq. Gitu. Jadi saya harap jelas ni. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk contoh situasi baru kita nampak. Baik. Makmum masbuk pula. Makmum masbuk dikira dapat rakaat kalau dia sempat rukuk bersama imam sekadar waktu tamakninah. Dia datang, kemudian dia pun semayang. Imam tengah duk baca Fatihah, imam tengah duk baca surah. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian imam pun rokok. Allahu Akbar. Dia pun rokok sama dengan imam terus. Dan dia sempat bersama dengan imam dalam rokok, maka dia dapat rakaat. Sebab rokok tu rakaat lah maksud dia. Rakaat tu rokok. Dia dapat rokok tersebut bersama dengan imam. So dia dapatlah rakaat tersebut. Dan tak perlu untuk dia tambah rakaat. Sebab dia dah dapat rokok sama dengan imam. Kalau berselisih, imam naik i'tidal, makmum turun rokok, maka tidak dapat rakaat tersebut. Bila berselisih. Okey. Saya contohkan. Contoh ni baru saya rasa harap faham bila saya contohkan. Contoh ni video ni. Contoh ni saya ambil video bila siapa? Ustaz ambil video tu? Lepas maghrib tadi. Pelakon kat surau Al-Falah. Terima kasihlah Bapak surau Al-Falah. Imam sporting betul. Imam sporting. Imam pengarah ada ni. projek ni? Berapa pengarah filem ni? Saya pengarah filem. Nizam ada Nizam. Nizam tak ada. Nizam tak ada. Okey, baik. Kita share dulu. Supaya nampak ni, supaya mudah nampak. Sudah, mana pula dah. Ni. Nampak tak? Nampak. Nampak suara dengar tak? Suara Fatihah tu dengar tak? Suara tak dengar. Suara Fatihah tak dengar? Tak. Tak dengar, nampak je. Okey, saya akan buka ni. Belum buka lagi.
Dengar suara Fatihah? Tak dengar. Tak dengar Ustaz. Apa? Tak dengar. Tak dengar suara Fatihah. Macam mana? Imam Kamudin baca pelan. Oh, kejap. Macam mana nak suruh dengar suara Fatihah ni? Ya, Ustaz buka mic. Tu nampak mic tak buka tu. Oh, mic tak buka. Sekejap. Semula. Ustaz tak bunyi. Sekejap. Untuk Macam dah buka mic. Mic Ustaz. Sekejap, saya nak supaya dengar. Oh, tu pelakon. Bagus. Jangan, kau jangan ketawa lah. Baik. Nampak tak mic ni? Dengar tak? Bagi skor tu. Dengar. Ya, tak dengar dah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر. Baik. Okey, sekarang saya nak tunjuk. Empat orang makmum ni, dia muafiq. Kenapa dia muafiq? Kerana dia ada masa 25 saat baca Fatihah tadi. Muafiq lah, sebab dia ada masa. Cuma dia tak baca je. Kenapa dia tak baca? Kerana dia ikut sunnah Nabi, bila imam baca, duduk diam. Dia pun tak baca lah. So dia ni, 4 orang ni muafiq. Nampak? Jadi bila 4 orang ni muafiq, imam baca habis waladdallin. Amin. Dia ingat ke imam nak baca surah. Tapi imam hari tu terlupa baca surah. Dia terus rokok. Jadi dia muafiq. Apakah tindakan muafiq yang saya sebut tadi? Ingat tak? Tindakan muafiq. Muafiq. Fatihah. Habiskan Fatihah. Ingat tak? Sehingga 3 rukun ya Ustaz. Sehingga 3 rukun tunggu dulu. Biar faham dulu. So muafiq kena habiskan Fatihah. Completekan Fatihah. Jadi geng-geng ni tak rokok lah. Dia duduk habis Fatihah tu. Dia duduk habis Fatihah. Adapun hamba Allah yang datang lewat tadi. Hamba Allah yang datang lewat tadi. Ni datang lewat ni. Dia bukan muafiq. Masbuk. Dia masbuk. Gimana lah baru masuk tu, aduh. Alah. Bila saya tengok video ni baru saya tahu saya ni gemuk. Lebih kurang Wak Karni. Baru tahu ni. Okey, saya rokok. Soalannya kenapa saya rokok? Sebab saya masbuk. Apakah tindakan masbuk tadi kita belajar? Masbuk, dia tak ada masa 25 saat. Tugas dia kena rokok terus. Dia terus ikut imam. Dan Fatihah dia siapa tanggung? Imam. Imam tanggung. Muafiq tadi Fatihah dia imam tanggung tak? Imam tak tanggung sebab dia boleh baca. Dia ada 25 saat. Cuma dia tak baca. Nampak tak? Okey. Sekarang jelas tak? Jelas. Okey. Jadi saya terus ikut imam. Adapun makmum 4 orang ni, dia kena baca Fatihah. Sampai bila dia dikira dapat rakaat ni? Sampai imam naik rakaat kedua tu. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Imam iktidal, imam rokok, imam apa semua tu. Tak kira lah, dia terus kena habiskanlah Fatihah dia tu. Jadi konsepnya kena ingat. 2 benda je kena ingat. 2 benda je. Pertama, muafiq ada 25 saat. Wajib berhabis Fatihah. 1. Nombor 2. Masbuk tak ada 25 saat. Bacalah Fatihah sekadar sempat. Tu je. Jelas? Jelas tak? Kau tak jelas lagi? Jelas. Jelas? Jelas boleh berhenti. Tu je lah. Habislah belajar. Bukan bayar pun. Itulah benda yang nak ni. Ustaz ingatkan yang berselisih dengan imam tu. Nanti. Okey, dalam kes saya tadi, saya dianggap dapat rakaat sebab saya sempat rokok bersama dengan imam.
Nampak tak? Saya sempatkan rokok kan? Dia rokok, saya berokok. Tapi kalau selisih tak dapat. Contoh saya datang tadi, imam rokok, saya pun angkat takbir, saya rokok, imam naik. Waktu tu saya tak dapat dalam rakaat. Okey? So ingat apa nama? Ingat kata kunci muafiq ada 25 saat dan kena habiskan Fatihah, dimaafkan sampai imam naik rakaat yang kedua atau imam tahiyat akhir. Satu. Adapun masbuk tak ada 25 saat, tak perlu habiskan Fatihah. Terus baca Fatihah setakat sempat sahaja. Jelas? Setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Salam, ya. Itu adakah untuk rakaat pertama saja? Contohnya kalau makmum tu datang, imam dah masuk rakaat kedua ataupun rakaat ketiga, so dia masih boleh melakukan perkara berikut, dia tak maknanya dia tak payah habiskan Fatihah. Sama, dia masuk rakaat keempat pun kalau dah lewat, contoh rakaat keempat dia angkat takbir, imam terus rokok, dia dianggap masbuk juga. Okey? Jelas? Nanti kita tengok juga yang ada ustaz lain kata itu untuk rakaat pertama saja yang dia boleh. Macam tu kalau rakaat lain saya faham. Saya faham ada ustaz tu cakap gitu, saya faham. Tapi kejap lagi saya akan tunjukkan contoh. Contoh masalah, baru senang. Sekarang kita akan contohkan masalah. Yang ni kena jawab. Yang ni saya minta bagi jawapan. Sebab saya akan bagi contoh masalah. Okey. Contoh masalah. Baru masuk masalah. Masalah kena jawab lah. Kena jawab status dan tindakan. Okey. Jadi sekarang kena ingat. Ingat semula apa yang saya cakap tadi. Apa dia? Yang perlu kita ingat ialah makmum muafiq ada 25 saat. Makmum muafiq ada 25 saat. Kemudian kena baca Fatihah. Makmum masbuk tak ada 25 saat. Dimaafkan, tak perlu baca Fatihah. Okey, masalah satu. Masalah satu. Ali bertakbir ihram, takbiratul ihram. Sejurus selesai imam takbir. Maknanya dia sembahyang sama dengan imam lah ni. Minta maaf ya kalau Ali ada sini. Ali khusyuk mendengar Fatihah imam dan bacaan surah imam. Imam pula baca macam Sa'aramidi sedapnya. Tak. Jadi dia pun dengar je. Hingga terlupa baca Fatihah. Makmumnya. Dah imam baca sedap sangat ni, terlupa baca Fatihah. Ketika imam rokok baru Ali perasan dia belum baca Fatihah. So soalannya, status Ali makmum muafiq ke masbuk? Jawab. Ali jawab. Ali jawab. Muafiq. Why muafiq? Sebab dia ada 25 saat. Betul tadi? Ya. Yes. Dia ada 25 saat. Cuma dia koya sebab yang baca Quran tu sedap sangat. Dia memang sudah Jadi bila dia muafiq, apa tindakan dia? habiskan Fatihah. Habiskan Fatihah. Kena habiskan Fatihah. Okey, selesai. Dapat band 6. Habis Benam tu ni. Alhamdulillah. Maknanya apa masalah ni, ada 15 masalah ni saya bagi ni. Ke-15 masalah ni cuba guna kaedah yang saya bagi tahu tadi je. Selesailah masalahnya. Dan semua tu adalah buku. So faham betul? Masalah pertama, dia bertakbiratul ihram dan dia maknanya dia takbir sama dengan imam, so dia muafiq. Bila muafiq dia kena habiskan Fatihah dan dimaafkan kepadanya, dan dimaafkan apa? Dimaafkan terkebelakang daripada imam. Sampai berapa? Terkebelakang. Tiga rukun. Tiga rukun. Rukun panjang. Mana mudah-mudah faham ni 3 rukun panjang tu, nanti imam bangunlah, senang. Tidak pening nak ajar budak apa dia. Imam nak bangun tu baru dia nak turun si Ali ni. Maksudnya gitu. Imam nak bangun baru dia nak turun, dia dapat lagi rakaat tu. Jangan imam diri, dia panggil intisab, diri tegak dah. Tak boleh. Nampak? Kali imam angkat kepala je. Angkat kepala nak sujud dia pun Allahu Akbar, dia rokok. Sempat lagi dia dikira dapat rakaat
tersebut. Ustaz, Masalah satu. kalau macam ni kita macam terkejar-kejar lah kan nak kejar imam tu. Maksudnya kalau kita rukuk kita tak baca apa pun boleh. Tak apa. Lah tu sunat je kan. Okey, sebenarnya Mai, saya akan jadi imam, Ustazah Yasirah jadi makmum. Macam mana? Saya akan melakonkan saya ni rokok, Ustazah Yasirah start baca Fatihah ketika saya rokok. Nak tengok habis bila. Ketika saya kat mana. Faham tak? Tak apalah, tak apa bukan siapa-siapa pun. Kita try. Saya jadi imam, saya Allahu Akbar, start baca Fatihah. Saya pun subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman Dia hamidah. ustaz tengah rukuk ni. Kita try nak tengok saya duduk kat mana awak habis Fatihah. Okey? Saya naik rakaat kedua ke saya duduk sujud pertama ke saya sujud kedua. Okay. Kita try. Okay. Kita try Okey, 1 2 3. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Amin. Allah. Dah habis dah Fatihah. Aku ambil kat mana ni? Saya dah ambil ustaz duduk tengok ke apa ni? Baru duduk sujud pertama. Okey, dan saya boleh rukuk. Kejalan kan? Dah habis dah. Cepatlah. Ni. Okey, maksudnya sekarang saya rukuk dengan terkejar-kejar lah kan. Maknanya nak bagi tahu dia bagi peluang tu lama sampai imam naik rakaat tak kedua, tak habis lagi Fatihah. Memang kalau tak habis lagi Fatihah waktu tu memang tak tahulah ada masalah lembam ke macam mana, tak tahulah. Lembam aku. Masalahnya kalau imam tu macam terlaju sangat. InsyaAllah sempat. Kalau terlaju sangat maknanya kalau tak sempat juga berdiri dia naik rakaat kedua, awak masih lagi duduk ghairil maghdubi alaihim, awak jangan rokok sama dia. Awak tunggu je dia duduk, lepas tu awak sambung satu rakaat lagi. Okey? Maksudnya bila kita tak sempat tu dia dah naik atas, jadi kita stay je lah. Stay je lah. Qiyam tu. Lepas tu kita jadi rakaat pertama, imam rakaat kedua, kita tak dapat rakaat tadi kan. Ya, betul. Okey, jelas? Jelas jelas. Masalah pertama selesai. 15 masalah ni. Masalah kedua senang. Ali datang berjemaah ketika imam sedang baca waliyadin. Ali pun bertakbir mulakan solat. Bila waliyadin tu, lakum dinukum waliyadin. Ali pun Allahu Akbar. Okey, sekarang status Ali apa dia? Ali jawab. Masbuk. Sebab dia tak ada 25 saat. So tindakannya? Rukuk. Terus ikut imam rukuk. Terus ikut imam atau terus baca Fatihah setakat sempat. Atau terus ikut imam. Tu je kaedah dia. Selesai Selesai masalah kedua. Masalah ketiga. Ali datang ketika imam mula baca surah As-Sajdah. Baca sejadah ni. Panjanglah sejadah ni. Seronok melayan bacaan imam, Ali confused. Yang dia dah baca ke belum? Memang cerita Ali belaka ni. Ali confused. Aku dah baca tak Fatihah tadi. Yang sedap lah imam ni baca. Allahu Akbar duk diam. Dia tak tahu. Dia baca ke tak baca? Dia baca ke tak baca? So dia syak. Bila dia syak, waktu tu imam dah takbir untuk rokok. So status dia apa dia sekarang? Muafiq sebab dia ada 25 saat. So tindakannya? Dia kena baca Fatihah. Senang. Mudah faham lah geng-geng ni. Status dia muafiq. So tindakannya? Siapkan Fatihah. Tu je. Maknanya pegang dua kata kunci tu je yang saya sebut tadi. Yang awak duduk kursus lama 3 jam tu je benda je. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau dia tak tahulah dia tu muafiq ke apa kan. Lepas tu bila imam rukuk dia ikut rukuk. So maknanya macam mana tu? Dia gini, kalau kira hukum kat semayang dia tak sah lah. Kalau dia muafiq, dia tak habis Fatihah, semayangnya batal lah. Dan dia akan dikenakan tindakan sebab dia tak belajar lah. Di akhirat tu dia semayang tu taklah masuk neraka sakot sebab dia tak semayang, dia semayang. Tapi kerana kecuaian, dia panggil taqsir, kerana kecuaian dia tak belajar tu,
maka dia adalah kira bicara dengan Allah Ta'ala. Kecuali yang tak belajar akhir sekalinya, dia salahkan Ustaz Rifki lah sebab Ustaz Rifki tak ngajar. Kalau dia tambah satu rakaat lagi macam mana? Dia nak tambah macam mana? Dia pun tak tahu. Itulah masalahnya. Dia dapat kedok rakaat tu sebab dia tak belajar muafiq masbuk. Nanti bila sebab dia tak baca Fatihah. Sebab dia tak baca Fatihah. Apa macam mana? Dia tak baca Fatihah tadi kan? Dia tak baca Fatihah. Dia ikut imam terus rukuk. Lepas tu baru dia perasan agaknya lah kot. Lepas tu dia tambah satu rakaat lagi. Boleh ke macam tu? Masalahnya dia kena baca Fatihah kedok. Kalau dia masbuk tak perlu baca Fatihah. Okey. Tapi dia tambah juga. Jadi dia sembahyang 5 rakaat. Salah juga. Jadi dia duduk dalam kesalahan lah. So untuk selamatkan dia kena belajar. Kat akhirat tu dia tak didenda lah masuk neraka sebab tak sembahyang, sebab dia sembahyang, tapi dia kenalah kira bicara sebab dia tak belajar. Ini yang Ustaz Rifki bimbang ni, bila dia tak belajar, dia akan kata Ustaz Rifki duduk sebelah surau, dia tak ngajar pun. Jadi hari ni selesai dah sayanya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Balik Kelantan tu. Bila balik Kelantan tu, bila dah pandai semua. Bila dah pandai semua balik Kelantan, Ustaz Hamzah cakap ngajar kat Kelantan pula. Ustaz Hamzah ni kacau sungguh. Asyik doa yang tu je. Baik, selesai. Yang tu yang lain kali kita bincang. Okey. Masalah keempat. Ali datang solat suatu imam sedang rokok. Yang ni senang. So, statusnya Ustaz Azira. Statusnya masbuk. Masbuk. Tindakan? Terus rukuk. Mudah faham. Kalau ginilah PDPR saya nikmatnya, ya Allah. Kelas dewasa. Okey. Masalah 5. Ni masalah senang-senang. Kejap lagi jagalah kejap lagi. Ali tertidur semasa tahiyat awal. Mula nak payah. Aduh, Ali masalah banyaknya dia. Ali tertidur semasa tahiyat awal. Dia hanya terjaga bila imam dah hampir rokok. Ali terus qiyam dan imamnya pun takbir untuk rokok. Sekarang Ali perlu buat apa? Nak tahu Ali perlu buat apa? Statuskan Ali dulu. Okey, bagi status. Ali tertidur tahiyat awal masa duduk. Muafiq. Dia muafiq. Muafiq. Masbuk dah. Sudah. Dah pening dah tu. Sebabnya kalau ikutkan dia dah memang dah ikut imam dah tu. Cuma dia tertidur masa tengah tahiyat awal kan. Dia dah ikut imam dah tu. Lepas tu dia tertidur masa tahiyat awal. Okey, tak apa. Okey, bagus. Ustaz Hamzah kata masbuk tu. Apa Ustaz Hamzah kata masbuk? Masbuk sebab dia tak ada 25 saat. Fatihah tak sempat. Tadi kan dalam berdiri imam. Dia tak berdiri, dia duduk. So di sini ada 2 pandangan. Masbuk dan muwafiq. Ada 2 pandangan. Pandangan siapa kata masbuk? Yang kata masbuk itu adalah pandangan Ustaz Hamzah. Tak apa, kita bagi. Dan yang kata muwafiq itu adalah pandangan Ustazah. Ustazah apa tadi dia? Akuan. Ya, Akuan. Ustazah Akhwan. Jadi jawapannya dua-dua betul. Johor benar. Jawapannya dua-dua betul. Ustazah Akhwan dia ikut Al-Imam Ar-Ramli. Ustazah Akhwan dia ikut Al-Imam Ar-Ramli. Ustaz Hamzah dia ikut siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. So dalam kes ni boleh dua-dua. Awak nak berhabis Fatihah pun tak apa. Awak tak nak berhabis Fatihah pun tak apa. Faham? Ini masalah. Maknanya kalau gitu dia bangun, kalau dia tak habis Fatihah tu Ustaz, dia terus bangun pula. Dia rokok sama dengan imam. Dia terus rokok dengan imam. Rokok lah. Sebab dia ikut pandangan Ibnu Hajar. Kalau dia habiskan Fatihah, dia ikut pandangan muwafiq. Sebab apa? Sebab tadi dah macam Ustazah faham tadi, dia muwafiq sebab dia duduk dengan imam daripada awal lagi. Nampak tak? Kata Ustaz Hamzah, dia masbuk sebab dia tak berdiri tu. Yang ni lah Ustazah yang tanya soalan tadi. Dia berlaku tiap-tiap rakaat ke berlaku pada rakaat pertama sahaja? Tadi kan ada Ustazah tanya tadi kan?
Yang inilah yang berlaku, yang ustaz tu kata, ada ustaz kata muafiq masbuk hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja. Inilah isunya. Sekarang dia dah tahiyat awal tu kan rakaat kedua dah. Jadi kalaulah ambil pandangan, jadi dalam kes ni boleh ambil mana-mana pandangan. Sebab tu saya buat warna merah tu. Saya buat warna merah tu. Jelas? Untuk masalah 5 je lah. Jelah Ustaz, macam daripada yang belajar dulu-dulu tu, kita tak tahulah, masa saya dululah 33 tahun yang lalu, macam tu lah, dia kira macam rakaat pertama sahaja. Antara kita ni mana betul belaka lah. Maksudnya betul lah selama ni kita buat. Tak apa, tak salah. Maknanya ada 2 pandangan. Okey. Situasi tidur tu tak batal Ustaz? Sesuatu tidur yang tetap papan punggung tu lah. Dan tidur Ali tu dah baca tahiyat belum tu? tahiyat awal tak apa, dia tak wajib. Okey. Okey, tak apa, beres. Selesai ya? Selesai ya? Kalau tertidur dalam sujud macam mana? Tertidur sujud batal. Tungging macam tu. Tungging molek tu. Baik. Tindakannya, tengok kalau awak kata masbuk, tindakan masbuk tu rokok. Kalau awak kata muafiq, tindakan muafiq, awak baca Fatihah. Selesai ya? Maksudnya kalau masbuk terus rukuk, muafiq baca Fatihah dan Ustazah Yasirah. Ustazah Yasirah nak statuskan diri ustazah sekarang sebagai muafiq ke masbuk dalam kes ni? Kalau saya muafiq, maksudnya saya akan habiskan Fatihah dan dalam 3 rukun panjang tu lah kan. Itu konsep, itu asasnya. Itu asasnya. Tapi ustazah kata malah baca Fatihah, aku ikut Imam Ramli lah, macam Ustaz Hamzah Hajar tu. Okey. Boleh. Boleh? Itu juga yang berlaku jika dia yang dia ketinggalan pada rakaat pertama tu kan. Tadi. Yang tu masalah akan datang. Masalah lain pula. Nanti dulu. Laju pelajar ni. Ingat ke siapa ni. Baik. Baik, masalah 6 pula. Masalah 6. Aliyah. Solat di bahagian perempuan. Dia hanya solat berpandukan takbir imam. Sebab dia punya sitar tu, penutup tu gelap sangat. Tak terbayang-bayang. Tak ada itu gelap jelah, maknanya langsir yang tak nampak dia. Pada rakaat kedua, imam bertakbir naik ke rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Lepas dia sujud rakaat kedua tu, Allahu Akbar, dia naik tahiyat awal. Bukan naik tahiyat awal, dia naik rakaat ketiga. Dia tinggal tahiyat awal, tertinggal. Ya, salah imam lupa. Jadi aliyah ni pula, dia duduk tahiyat awal. Kenapa? Kerana menyangka imam duduk tahiyat awal. Dia ni aliyah ni. Perempuan kan? Dia pun duduk lah. Bila duduk tu, doa tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah duk baca tu, imam duk baca tahiyah rakaat ketiga tu. Dia hanya sedar bila imam dah takbir untuk rokok. Bila imam Allahu Akbar rokok, dia pun bangun berdiri. Bangun berdiri, baca bismillahirrahmanirrahim. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Bila imam sami Allahu liman hamidah, waktu tu aliyah berstatus apa? Soalan. Masbuk. Masbuk. Okey. Masbuk. Lagi? Kes tu lebih kurang tidur tak? Soalan saya. Lebih kurang tidur tak? Lebih kurang kes tidur tak? Sebab dia tak tahu. Yelah, lebih kurang tidur tak? Sama dengan lebih kurang lah sebab dia tak tahu. Lebih kurang tidur, jawabnya 2 lah. Masbuk atau masbuk dan muafiq, 2-2 dia dihukumkan. Masbuk pun ya, muafiq pun ya. So pilih ya. Kalau saya jadi aliyah, bila saya dah dengar imam sami Allahu liman hamidah, saya akan statuskan diri saya sebagai muafiq. Saya akan baca Fatihah sampai habis. Sebab kalau saya statuskan diri saya sebagai masbuk, saya tak dapat rokok sama dengan imam. Sebab imam dah sami Allahu liman hamidah. Kalau saya kata masbuk lah, bila masbuk maknanya saya kena rokok terus sama dengan imam. Nak rokok macam mana? Imam dah iktidal. So baik saya statuskan diri saya sebagai muafiq. So saya baca Fatihah dan dimaafkan sampai imam sujud yang kedua naik untuk rakaat yang keempat. Jelas? Jelas masalah ni? Jelas masalah? Jelas.
Kan senang tu. Masalah ke-6. Ketika ini molek muafiq lah tu. Molek muafiq kalau tidak, kalau masbuk kita tak boleh rokok. Kenapa kita tak boleh rokok? Sebab kalau kita tak boleh rokok, sebab imam dah iktidal. Kita kena terus ikut imam. Bila kita terus ikut imam, kita kena tambah lagi 1 rakaat. Sebab kita tak dapat rokok sama dengan imam tadi. Kena tambahlah 1 rakaat. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Maksudnya kalau kita anggap diri kita masbuk, kita kena tambah 1 rakaat lah. Tambah 1 rakaat sebab kita tak sempat rokok sama dengan imam. Kalau anggap diri kita muafiq, kita dimaafkan sampai bila? Sampai imam naik rakaat ke-4 tu. So sempatlah nak baca Fatihah tu. Baca wasal-wasal lah. Okey? Baik, masalah ke-6. Masalah ke-7. Kalau yang tu Ustaz boleh buat lakonan cantik. Esok Ustaz lakonan pula. Tak ada nak berlakon dah. Tua dah. Tadi pun pelakon tu pun nak minta bayar mahal dah. Free je. Baik, suka pelakon-pelakon. Ali solat berimamkan imam muda remaja. Faham? Imam remaja ni. Pada rakaat ketiga ketika Ali sedang baca Maliki Yaumiddin. Rakaat ketiga. Imam ekspres tu rokok dah. Jadi, cuba jawab ikut kaedah tadi. Dia ada tak 25 saat? Cuba tak jawab. ada. Imam muda remaja. Masbuk. Kalau dia tak ada, maka hukumnya masbuk. Tak apa, jawab kaedah yang kita belajar. Maka tindakannya kena terus rokok tanpa siapkan Fatihah. Baik. Terus rokok. Tak apa. Itu yang kita belajar. Yang kita buat. Soalan saya, yang kita buat pula. Yang kita buat biasanya nanti dulu. Yang kita buat biasanya kita habiskan Fatihah ke kita terus rokok? Soalan saya. Yang kita buat. Ustaz Hamzah, biasa kita buat Ustaz Hamzah. Kita habiskan Fatihah ke kita terus rokok? Yang biasa kita buat. Biasa buat. Apa habis Fatihah? Habis Fatihah. Kalau habis Fatihah yang ni lah Habiskan yang Fatihah. Okey. Jadi kes ini juga dianggap boleh dua-dua. Muafiq juga. Sama juga. Ali solat berimam muda. Nampak tak? Yang ni lah yang ada dalam kitab ni, kalau dalam kitab ni dia kata kena rokok sama dengan imam, tak boleh habiskan Fatihah. Sebab kitab ni ikut kitab I'anatut Talibin. Esok berapa Ustaz? Kitab ni saya pun tak ingat muka surat berapa. Okey. Okey, maknanya dalam kitab ni dia suruh rokok dan tidak boleh habiskan Fatihah. Ni dalam kitab ni. Tapi saya ni bila ustaz tulis gitu dan saya rujuk balik. Bila Ustaz Saiful Azlan tulis, saya rujuk balik kitab kitab Musalli. Betul, memang macam tu dia suruh rokok terus. Saya pun cari kitab lain pula sebab kita buat lagu lain. Kita tak buat macam ni kan. Ustaz kita pun tak ajar macam ni. Ustaz kita suruh habiskan Fatihah bila Imam Express. Jadi saya pun cari dalam kitab 6 buah kitab Mughnil Muhtaj. 6 buah kitab lah saya cari. Al-Fiqh Islami wa Dadu. Semua mengatakan kena habiskan Fatihah melainkan kitab I'anah sahaja. Jadi pengarang kitab ni dia ikut kitab I'anatut Talibin. Kitab lain suruh habiskan Fatihah. So dua-dua boleh. Untuk pengesahan saya pun hantarlah words dekat PDF kitab tersebut kepada Ustaz Dr. Abdul Basit. Saya hantar kepada Dr. Abdul Basit pada Sabtu lepas. Saya kata pada pandangan doktor pilih yang mana? Dia pun tanya pada pandangan Ustaz Rifki pilih yang mana? Dia tanya saya. Saya pun jawab saya biasa habiskan Fatihah. Dia kata sama dengan saya. Habis mana yang betul? Dia kata dua-dua betul. Saya kata Ustaz tolong jawab dalam ceramah Ustaz pada pagi. Tanya jawab. Pagi ni dia jawab. Pagi ni soalan. Boleh tengok rakaman dia pada minit ke-60 dia jawab. Dan dia sebut terima kasih Ustaz Rifki kerana hantar fail kepada dia. Pagi ni Ustazah Yasirah dengar. Baik, saya pun dah WhatsApp kat dia. Terima kasih Ustaz kerana jawab soalan saya. Baik, maknanya bila glamour lah hari ni. Glamour pun tak ada glamour pun. Nak bagi tahu Ustaz Rifki, ya. Nak tanya boleh? Boleh.
Kalau misalnya tadi kan kita kan kalau nak dikira muafiq kita kena habiskan Fatihah kan. Sampailah imam naik rakaat kedua. Ini cerita kes rakaat pertama lah. Katalah daripada rakaat pertama sampailah rakaat akhir tu dia lambat je Fatihah. Maksudnya imam dah habis Fatihah dia pun masih baru nak imam dah rukuk dah sujud dia baru nak naik baca Fatihah. Keempat rakaat tu. Macam itu pun boleh ke Ustaz? Macam gitu pun boleh lah sebab dia dianggap muafiq yang batiul qiraah. Oh. Sekejap lagi sampai. Okey. Baiklah. Baik. Masalah 8. Ya, ada orang baca Quran. Baik. Ada kelang ngaji ni. Okey, terus. Okey. Ali bertakbiratul ihram sejurus selesai imam takbir. Ali khusyuk mendengar Fatihah imam. Sampai amin, imam terus rukuk tanpa baca surah. Macam kes tadi. Kes video tadi. Maka status Ali sekarang macam kes video tadi, statusnya adalah muafiq. Muafiq. Apa tindakan dia? Habiskan Fatihah. Selesai. Okey, tak apa. Habiskan Fatihah. Baik. Selesai masalah 8 Selesai masalah 8, masuk masalah 9. Masalah 9, rentetan dari itu, Ali baca Fatihah dan siap ketika imam sujud kedua. Imam tengah sujud kedua, barulah dia siap. Ali teruskan solat. Dan bila qiyam rakaat kedua, imam sedang baca ghairil maghdubi alaihim. Lagu tu pula. Sebab rakaat pertama kan dia dah kejar, naik rakaat kedua tu. Dia dah ghairil maghdubi alaihim lah. Imamnya. Ali baru bismillah. So, dalam kes ni Ali muafiq ke masbuk? Masbuk. Dua-dua. Masbuk. Baik. Masbuk. Di sini, kalau kita kata dua-dua pun tak apa, tapi lebih sedapnya masbuk ke muafiq? Masbuk. Lebih sedapnya masbuk. Sebab kita sudah tak ada masa berdiri. Jadi itu lebih sedap, masbuk. Kita ambil pandangan Syekh Ramli kerana kita tak perlu lagi habiskan Fatihah dan kita terus rokok bersama dengan imam. Jelas? Jelas. Sebab kita tak ada dah 25 saat tadi Ustaz Hamzah. Tak ada dah 25 saat. Mana sempat lagi 25 saat? Tak ada 4 dah. Jadi kalau Ibnu Hajar dia kata pada rakaat pertama saja. Jadi kalau ambil pandangan Ibnu Hajar, dah kes ni berlaku kepada saya di lapangan terbang ketika semayang dengan Tuan Haji Siraji dan saya ambil pendapat saya ni jadi masbuk. So rakaat kedua saya terus rokok sama dengan Tuan Haji Siraji rahimahullahu taala. Baik, ini masalah yang ke-9. Dia rentetan daripada masalah yang pertama. Okey? Masalah ke-8 tadi. Okey, kita pergi lagi. Masalah 10. Ali salat zuhur bersama imam sejak awal mula solat. Maknanya muafiq Muafiq lah tu. Siap Ali baca doa iftitah wa ana minal muslimin, imam rokok. Maknanya muafiq. Maknanya imam tak baca doa iftitah. Imam akad takbir terus Fatihah. Makmum pula wajah tu. Jadi waktu ni masalah ke-10 ni Ali muafiq ke masbuk? Macam Muafiq. biasa muafiq. So hukumnya Habiskan Fatihah. habiskan Fatihah. Senang tak? Itulah dia rumusan. Tu je. Panjang-panjang belajar. Tu je. Masalah ke-11. Masalah ke-11 ni payah sikit. Ni payah sikit. Masalah ke-11. Yang ni payah sikit. Payah macam mana? Ali takbir salat maghrib ketika imam baca inna a'tainakal kautsar. Dia datang lewat, imam tu inna a'tainakal kautsar, dia pun Allahu akbar. Ali pun baca doa iftitah. Ingat. Ali baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu. Sampai wajjahtu, imam pun inna syani'aka huwal abtar. Imam pun rokok. Waktu tu
Ali kena buat apa? Dia kena baca Fatihah. Dia masbuk kot Ustaz. Dia pertama kita statuskan dia. Dia masbuk kan Muafiq? Kalau saya kata masbuk. Dia masbuk. Ustaz Hamzah masbuk ke Muafiq Ustaz? Masbuk. Dia sebenarnya dia masbuk, tapi sebab dia baca iftitah, dia kena ganti Fatihah sepanjang masa iftitah. Dia kena Ustaz Hamzah dah ngajar lagu ni. Baik. Status dia pertama dia masbuk. Why dia masbuk? Because dia tak ada 25 saat. Tu boleh faham itu. Dia masbuk. Tapi dia telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Masbuk kena terus baca Fatihah. Betul tak? Tapi kenapa dia baca wajah tu lagi? Kenapa dia baca wajah tu? Ali. Apa? Oleh kerana dia telah melakukan kesalahan, dia kena ganti. Dia kena ganti sepanjang mana dia baca wajah tu tadi. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Makna dia baca 3 ayat. So ketika imam rokok tu dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia kena pergi habis sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Cover balik. Sebab dia masbuk yang bersalah. Bila cover balik tu, dia pun rokok. Bila dia rokok tu, sempat dia dengan imam, maka dia dapat rakaat tu. Tapi kalau dia rokok tu, imam iktidal dah. Dia kena tambah rakaat tu. Boleh? Ustaz, kalau dia tak baca? Dia tak baca, salah lah. Batal tak? Dia tak tahu selama ni. Tak tahu tu kena sekolah. Itulah kena sekolah. Baik. So keputusannya dia kena cover balik kesalahan dia tak baca Fatihah terus tu kerana dia baca bacaan sunat. Maka sebanyak mana dia baca tu bacaan sunat, dia kena cover pada Fatihah tu dan dia tengok. Kalau sempat dia rokok sama dengan imam, masbuk, sempat rokok sama dengan imam, dapat rakaat tu. Kalau dia tak sempat rokok sama dengan imam, dia dapat tak rakaat tu? Tak dapat ya. Dia tak dapat. So dia kena tambah. Yang ni jarang berlaku kot. Kenapa jarang berlaku? Sebab bacaan dia tahu dah inna a'tainakal kautsar tu imam baca pendek, dia baca Fatihah terus. Mungkin dia yang dia datang lambat dia dengar. Yang ni yang masalah ni. Ni. Masalah 12. Ali datang solat zuhur bersama dengan imam sedikit lewat. Lewat dah. Selepas bertakbir Ali baca doa iftitah juga. Dah tahu dah lewat Fatihah terus lah. Rajin lah. Dah tahu lewat Fatihah terus. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam pun Allahu akbar, dia pun rokok sama dengan imam. Batal sembahyang dia. Dia tak baca Fatihah. Sebab dia tak baca Fatihah. Yang ni yang ramai kat masjid ni. Ini ramai ni. Yang ni ramai ni kat masjid ni. Ustaz Rifki tak ajar. Ajar ni malam ni. Banyak kali dah saya ngajar tajuk Muafiq Masbuk. Dia batal tu sebab tak baca Fatihah. Sebab dia tak baca Fatihah. Sedangkan dia wajib baca Fatihah. Batal sembahyang dia. Okey. Sepatutnya dia baca. Nampak tak? Sekarang tak sepatutnya dia baca. Dia boleh 3. Ketinggalan 3 rukun. Gitu. Kalau dia baca, dia tak perlu tinggal 3 rukun. Dia baca setakat mana dia baca. Imam rokok-rokok je lah. Sebab dia masbuk tadi. Sebab dia masbuk. Faham? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok lah. Faham? Jelas? Ni dah apa lah yang dia buat out sunat. Ustaz. Sebab, ya. Yang ni kira rakaat pertama kan Ustaz kan? Rakaat pertama lah sebab dia baca okay, wajah tu. Yelah, rakaat pertama dia dah batal kan? So dia dah, kalau batal maknanya berhenti semayang. Lepas tu dia masbuk semula. Masalah dia tak tahulah dia batal. Kalau dia tahu, dia semaya ikut imam. Dia tak semayang tu.
Tapi andai katalah dia rokok tu baru dia sedar. Oh, aku ni tinggal Fatihah. Waktu sedar gitu, waktu tinggal Fatihah tu dia boleh saya kata batal tu sebab dia tinggal Fatihah dan dia tak sambung satu rakaat lagi. Dia tak ganti. Dia tak tambah. Dia tak tambah. Tapi kalau dia rokok tu, baru dia teringat, oh malam tadi Ustaz Rifki kata kena cover, aku tak cover. Allah, tak apalah. Aku ganti baliklah Fatihah aku. Bila? Nanti aku sambung rakaat yang seterusnya. Tu tak batal lah. Tu tak batal lah. Yang tu sebab dia ingat baliklah kuliah malam ni. Jelas? Jelas Puan Hajah? Jadi dia ganti balik. Jelas. Dia ganti balik Fatihah dia pada rakaat baru tu. Tak apalah. Okay. Tapi masalahnya kalau dia buat kesilapan, dia baca iftitah tapi dia sempat baca Fatihah separuh je, contohnya kemudian dia ikut imam, so tak terbatal lah maksudnya. Makna gini, dia baca iftitah sampai habis ke? Sampai habis, tapi dia sempat baca Fatihah juga tapi tak habis lah, sebab bila imam rukuk dia ikut rukuk. Iftitah sampai habis maknanya dia sudah dianggap muwafiq. Dia ada 25 saat. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia ada 25 saat. So dia tu muwafiq. Dia kena habiskan Fatihah. Tapi bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok, dia rokok sama dengan imam. Dia telah meninggalkan rukun Fatihah. Sedangkan dia kena habiskan Fatihah. Sebab dia muwafiq. Balik kepada kaedah asal. Jelas? Masa tu mungkin tak tahu lagi. Mungkin tak tahu lagi, maknanya moga Allah ampunkan sebab dia belajar malam ni. Okey? Moga belajar malam ni. Moga Allah ampunkan. So malam ni kalau sudah semayang tu, ya Allah aku tak tahu selama ni aku buat salah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Tak apa dah ya Allah. Allah Maha Pengampun. Aku maaf lah sebab masuk kelah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, boleh. Boleh Jelas Jawab lah tu Ustaz, tulis lah tu. Ke nanti poin-poin ni nak share. Nak share. Ali solat. So maknanya Ali kenapa? Ali masbuk. Tindakannya kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah 3 ayat. Why 3 ayat? Menyamai panjang kita dia tadi. Faham? Doa kita. Faham? Boleh. Kalau sempat pokok bersama imam, dia dikira dapat rakaat tersebut. Kalau tak sempat rokok sama dengan imam, dia kena tambah 1 rakaat baru. Jelas? Okey, jelas. Mudah ya. Mudah je. Isu je tu je. Tak susah. Baik, masalah 13. Ali merupakan seorang pembaca Al-Fatihah yang slow sangat. Orang Kelantan panggil atur. Orang panggil saya atur huruf, dia panggil orang Kelantan panggil jenis atur huruf. Dia baca gini. Saya test tadi kan. Saya test 50 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca gitu. Dia tak was-was. Dia baca gitu. Memang pesen tu dia baca. Dia bukan was-was. 50 saat saya dah test tadi. Kalau baca gitu 50 saat. Jadi dia tu memang jenis slow sokmo-sokmo. Dia hanya mampu selesaikan Fatihah bila imam sudah sujud tamu. Contohnya lah. So status dia status muwafiq. Status ni status muwafiq. Dan kalau makmum macam ni, dinasihatkan kalau dia semayang di masjid, ketika imam baca Fatihah tu, dia baca Fatihah dah. Boleh faham? Nak suruh sempat. Bila imam Bismillahirrahmanirrahim, dia pun Fatihah juga. Imam kalau baca macam Haji Kamruddin baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca macam tu,
38 saat. Saya test belakang dah. Tadi 38 saat lebih kurang. Kalau baca macam Haji Kamarudin Imam tadi dalam video tadi. Jadi Ali merupakan seorang pembaca Al-Fatihah slow sangat. Dia hanya mampu selesaikan Fatihah bila masuk sujud pertama. Status dia muafiq, kerja dia kena habiskan Fatihah. Habiskan Fatihah. Jadi soalan Ustaz Ali tadi, tiap-tiap rakaat. Kalau dia nak selamat, dia baca awal lagi. Kalau dia semayang kat masjid, Allahu Akbar, dia terus baca Fatihah. Kalau semayang Zuhur. Tak usah duduk inna salati apa dah, terus baca Fatihah. Jadi selamatlah dia dapat cover masa kat situ. Kalau baca maknanya taklah jadi tiap-tiap rakaat. Boleh? Jelas? Jelas Ustaz Ali? Kesian kat Ali kena teruk lagi hari ni. Dapat royalty tu Ustaz Ali tu. Baik. Masalah ke-14. Yang ni kes lain. Tadi memang pesen dia baca perlahan. Yang ni Ali merupakan pembaca Fatihah yang was-was. Asyik ulang-ulang aja ayat-ayat Fatihah yang dibaca. Asyik terlewat daripada imam. Imam sudah rokok, dia masih iyyaka na'budu. Tu saya tulis iyyaka 2 kali nak beritahu Fatihah. Orang macam ni, dia status dia apa dia? Kalau imam dah rokok. Muafiq uzu. Muafiq tak uzu. Bukan muafiq uzu. Muafiq tak uzu. Muafiq uzu tadi. Muafiq uzu tu maksud dia muafiq yang dimaafkan 3 rukun panjang. Ni muafiq tak uzu. Makna muafiq tak uzu, dia kena habiskan Fatihah. Habiskan Fatihah. Kalau sempat. Rokok sama dengan imam. Dia dapat rakaat tu. Dia dapat rakaat. Kalau tak sempat, tak ada rakaat. Kenapa Islam hukum dia buat gini? Kata Ustaz Saiful Azlan baru ni, dia kata kerana Islam nak ajar jangan kena penyakit was-was. Boleh faham? Jangan memang kena penyakit dia Ustaz. Jangan kena lah. Kena berubat lah. So kalau orang tanya saya, apa status dia? Muafiq tak uzur. Tindakannya, pergi berubat. Itu dulu. Dia boleh ada ubat Allahu Akbar, orang kena penyakit ni tak ada ubat. Melainkan dia kena lawan. Tu je. Saya ubat seorang pesakit baru ni tingkatan 4. Dia sakit penyakit ni sampai pergi jumpa psikiatris. Saya ubat. Dia psikiatris kata memang sakit macam ni susah. Sebab apa? Dia ada istilah dia penyakit dia. Sebab dia ajar daripada kecil tak percaya diri sendiri. Ni masalah. Ni masalah. Yang ni tidak dimaafkan. Yang ni tak tahulah. Yang ni kena cari kena cari doktor. Siapa nak buat kajian PhD boleh. Kajian PhD, kalau doktor kata tak boleh ubat dah, kira muafiq uzur jugalah dia, kesian. Kitab lama kata muafiq tak uzur. Saya sebagai pakar sekretari, saya kata muafiq uzur. Tak apalah dia ni. Kalau tak sembahyang jemaah sampai bila-bila. Kalau tuan-puan boleh buat kajian PhD untuk selesaikan benda ni, silakan. Kitab yang ada setakat tu je bagi tahu. Okey, siapa nak buat kajian PhD sebab kesian. Sebab ramai orang kena penyakit ni sekarang. Ramai orang kena penyakit ni. Ubat dia tak ada ubat lain. Kata Ustaz Azhar, ubat dia bila Allahu Akbar tak masuk niat tu, setan kata tak masuk lagi. Ikut aku tak masuk. Kena gitu. Berlatih dia. Kena lawan. Dia kena lawan lah kan. Ustaz. Lepas tu setan cakap lagi, tak sah semayamu. Ikut aku semaya aku, bukan semayamu. dia suruh niat lagu tu. Ustaz Azhar kata. Kena lawan je. Okey? Jelas? Muafiq tak uzur. Baik, masalah yang terakhir. Yang ni soalan ada Ustazah tanya dalam baru ni. Ustazah tanya baru ni kan? Ustazah tanya dalam seminar yang saya tak jawab dengan Ustaz Saiful Azlan tak jawab. Aliyah salat di bahagian muslimat. Sedang dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca. Dia terdengar takbir. Allahu Akbar. Dia pun rokok lah. Sebab dia masbuk. Dia datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin, dia pun dengar Allahu Akbar, dia pun rokok.
Dia pun rokok dan baca tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Selepas 10 saat, dia pun dengar Allahu Akbar. Dia mendengar takbir kuat dengan guna mikrofon daripada imam. Oh, maka sedarlah dia yang takbir tadi rupanya takbir makmum datang lewat. Faham tak isu tu? Faham tak isu tu? Dia tertipu dengan takbir makmum. Tertipu. Makmum tu Allahu Akbar datang lewat, dia ingat kata imam. Waktu tu dia nak buat apa? Tu soalannya. Waktu tu dia nak buat apa? Murakah. Tunggulah dulu. Ganti tambah rakaat Ustaz. Tambah rakaat. Ustaz Hamzah, mana Ustaz Hamzah? Ustaz Hamzah macam mana Ustaz Hamzah? Macam mana? Dalam kes ni, dia kena rokok sama dengan imam lah. Dia dianggap orang yang rokok awal lebih daripada imam. Rokok awal daripada imam tanpa sengaja. Maka dia kena tunggu imam iktidal. Dia rokok lah. Imam dah rokok kan? Dia pun, ni rokok sebenarnya. Tadi tertipu tak? Dia pun rokok sama dengan imam lah. Dia tak angkat kepala, dia relax lah. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Ikut imam sampai habis dan rakaat yang tadi dia kena tambah satu lagi kerana dia telah meninggalkan bacaan Fatihah sedangkan dia adalah muwafiq. Boleh? Boleh? Tulis Ustaz, tulis pening ni. Dah mula nak pening dah. Tulis tak apalah, saya tulis lain kali nanti saya send pada ustazah. Dia dianggap kesnya muwafiq. Dia muwafiq sebab dia ada masa sebenarnya. Cuma dia tertipu. Ustaz buatlah jawapan kat slide. Ni. Satu lagi. Okey. Saya ni ikut arahan ni. Okey, so jawapannya ialah Aliyah terus ikut imam macam biasa. Mengikut imam macam biasa. Selesai imam salam, Aliyah tambah satu rakaat lagi. Alasannya kerana Aliyah adalah muwafiq. Dia muwafiq sebenarnya. Muwafiq yang tinggalkan Fatihah. Sedangkan muwafiq kena selesaikan Fatihah. So, dia kena cover balik lah yang tinggal dia tu. Covernya, naik rakaat baru satu lagi. Jelas? Jelas. Itulah dia semua yang ada dalam ni. Habis? Semua yang ada dalam ni. Bukan terbatal solat kalau dia dah mendahului imam. Dia tidak terbatal solat dia mendahului imam kerana apa? Pertama dia tak sengaja. Satu. Yang kedua yang mendahului imam yang batalnya ialah sama ada mendahului imam sebanyak 2 rukun. 2 rukun. Ataupun terkebelakang daripada imam 2 rukun. Ni orang baru batal. Tak sengaja tak batal. Dia tak sengaja, bukan dia sengaja. Okey? Jelas? Ini kalau kita mau mufarakah tak apalah Ustaz Boleh mufarakah tapi rugi tak dapat. Yelah sebab dah selaru macam tu kan bila nak dia mufarakah tak apalah, dia mufarakah sah lah sembahyang dia tapi tambah rakaat kan. Kalau dia mufarakah dia jap. Mufarakah dia tak boleh juga sebab dia tak selesai Fatihah tadi. Perakaat dia kena selesaikan Fatihah. Nampak tak Ustaz? Dia tak boleh mufarakah dah. Yelah sebab dia dah selaru kan. Kalau dia mufarakah pun dia kena tambah juga satu rakaat tadi. Sebab Fatihah dia tak selesai. Sedangkan dia kena selesaikan Fatihah. Boleh Ustazah? Okey. Sebab tu saya kata baik tak usah mufarakah. Okey. Kak Wan dia tanya kan? Kak Wan tanya gitu tak? Ya. Kak Wan dah tanya? Ya. Kak Wan Azizah lah yang tanya itu.
dakwah daripada keluar. Okey, rasa jelas dah kot. Bila study balik Tak perlu study dah, rasa senang. Itu je, pegang tu je Ustazah. Muafiq ada 25 saat, masbuk tak ada 25 saat. Muafiq kena baca Fatihah, masbuk tak kena baca Fatihah. Tu je. Itu sahaja sebenarnya nak ajar pada pelajar-pelajarnya. Tu je. Yelah sebab kita kan belajar dulu Ustaz. Kita belajar tingkatan 2 dulu. Masa umur kita 14 tahun. Kita sekarang dah nak masuk 50. Berapa tahun kita dah. Saya sebenarnya first time tapi saya rasa saya dah betul dah. Ustazah saya ajar rukuk bersama imam. Kalau selisih tak dapat rakaat. Itu masbuk. Taklah yang rukuk bersama imam tu muafiq. So kalau berselisih tu tak dapat rakaat. Tapi kalau imam dah bangun, imam dah iktidal, kita rukuk. Yang tu saya first time saya dengar solat tu batal. Tapi setakat yang saya belajar, bila dah imam tu iktidal, kita tak payah rukuk lah, kita terus je sujud bersama imam kan. Macam tu kan. Cuma yang hari tu sebab dia kata kalau lah kita buat rukuk tu batal solat. Betul tak Ustaz yang tu kan? Gini, saya ulang. Kita datang imam sedang iktidal. Kita pun Allahu Akbar, kita rokok. Jadi bila kita rokok, kita telah melakukan kesalahan. Apa salahnya? Kita tambah rukun. Sebab situ bukan tempat rokok, situ tempat iktidal. Yang kita tambah tu kenapa? Kalau awak sembahyang seorang, awak kena baca Fatihah. Kalau awak sembahyang jadi makmum, awak kena ikut imam. Yang awak pergi tambah tu kenapa? Dan salah satu perkara yang membatalkan sembahyang adalah tambah rukun. Jelas? Okey, tambah rukun tu lah bila berlaku pada pelajar kita, ramai yang bila lambat, dia akan dah iktidal dah nak sujud, dia terus macam Allahu Akbar, dia rukuk, dia bangun, dia kejar imam. Dia kata dua. Yelah, dia kejar imam tu maksudnya status solat dia tu kira batal lah kan? Batal lah sebab dia niat nak ikut imam tapi dia sembahyang seorang. Itulah yang budak-budak tingkatan 1 lah kebanyakan dia tak reti. Sebab tu kita kat sekolah, Ustazah ingat tak kat sekolah kita tiap tahun buat kursus ni. Ustazah Suryani buat kan? Ingat tak? Tiap tahun saya buat kursus solat. Kembali stari solat. Tiap tahun. Soalan saya suruh tanyalah nak tanya setara mana pun saya jawab. Tiap tahun. Melainkan PKP 2 tahun dah tak buat ni. Betul kan saya buat kan? Ustazah Suryani kan? Tiap tahun buat. Sebab bagi saya tak nak jawab depan Allah Ta'ala tu. Tak nak jawab. Siap bagi makan lagi Ustazah kan? Betul, makan. Bagi hutang 2 hari. Tak boleh. Saya kata kena buat. Kalau tak, saya tak nak jawab depan Allah Ta'ala. Kalau sekolah asrama lain. Sekolah asrama boleh buat hari-hari. Sebab semayang sekali kita ni jarang-jarang. Asrama. Tapi tak boleh. Kena ambil inisiatif. Saya harap cikgu-cikgu kena buat. Dia tak pandai nak bayar hutang. Kan kita punya konsep ialah bila kita tertinggal 1 rakaat, kita hutang. Kalau saya punya konsep, saya buat hutang. Hutang 1 rakaat, awak kena bayar 1. Tapi dia tak tahu nak bayar berapa rakaat tu yang dikejar imam tu. Budak-budak ni. Memanglah dia budak biasalah. Okey. Bila budak Ustaz, bila budak macam kita sekarang lah, umur dah nak 50, yang masa kita budak umur 13-14, kalau kita tak belajar daripada umur 14 tu sampai ke 50 sekarang, dan itulah yang akan kita amalkan. Betul kita buat. Kita tak menghadiri tu. Majlis-majlis benda macam ni biasanya kat masjid buat. Okey, insya-Allah saya rasa cukuplah sekarang tu hari ni kot. Hari ni banyak sangat kuliah pagi, lepas asar, malam. Boleh rehat dah hari ni. Esok PDPR pula tu. Okey. Saya rasa cukup dah kot. Cukup. Ustaz bagi kat saya PowerPoint ni, nanti saya dia orang nak PowerPoint ni. Agak-agaknya jelas kot. Lebih jelas daripada baru ni kot. Sebab baru ni dia Alhamdulillah jelas. Okey Ustaz Ali saya rasa baru ni tu sebab dia banyak khilaf-khilaf tu yang jadi pening. Sebab dia gini je, kali ni cepat faham sebab dah ada PSA, pengetahuan sedia ada.
Betul tak? Jadi senang faham. Satu lagi sebab saya buat refleksi selepas daripada PDP. Oh, ini. Oh, refleksi ngajar ni orang payah faham. Inilah pentingnya penulisan refleksi. Video baguslah dengan imam. Ya, maknanya kesimpulannya itulah dia kelebihan menulis refleksi. Odo ile cakap. Betul tak Ajar Raziah? Betul tak? Tepat. Itulah penulisan refleksi. So kalau ngajar tu rasa budak tak faham, kita tulis refleksi, nanti akan datang senang. Daripada 3 jam jadi sejam, dia selesai. Kena tanya Ustazah Haziah ni. Kau duduk diam-diam lah. Asal Ustazah Yasira buat kan dia punya tu, yang untuk penilaian program tu. Penilaian program? Saya buat. Buat macam yang macam Kak bagi tahu itu. Yang itu pun boleh gunakan sebagai sebahagian daripada refleksi lah. Saya buat cadangan je lah, cadangan ulasan. Okey, setakat tu sajalah. Terima kasih kerana sanggup bersama. Yang nak live tu tolong tulis negeri mana suka tengok. Saya antara benda paling saya suka tu. Tengok negeri mana, datang dari mana. Saja nak kawan-kawan. Jangan lupa isi link kehadiran tu. Okey, isi link kehadiran. Tu je lah. Sekadar tu sajalah. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zirah boleh